Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di Shahnon Channel. Masih lagi di bawah tajuk Thermochemistry Born-Haber Cycle. Okey. Jadi untuk subtopik Born-Haber Cycle ini juga saya sertakan dua lagi video Born-Haber Cycle yang boleh dijadikan rujukan, ada di description. Sila lihat di description. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat Born-Haber Cycle. Okey. Born-Haber Cycle. Our objective, seperti yang kita lihat, ialah define lattice energy and electron affinity, and then explain the following effect on the magnitude of lattice energy, ionic charges, ionic radii. C. Construct Born-Haber cycle for simple ionic solid using energy cycle diagram and energy level diagram. And D. Calculate enthalpy changes using Born-Haber cycle. Okay, look at lattice energy definition. Definition for lattice energy. Yang ni kita dah tengok dah dulu dia punya definition. Kita tengok lagi sekali supaya kita tidak terhilang dia punya definition ini. Energy release when 1 mole of the ionic compound is formed from its gaseous ion. Itu dia punya definition dia. Energy release makna dia lattice energy ini nilai dia sentiasa negatif. Okay. Dan dia punya thermochemical equation macam ni. Okay, kalau kita lihat dia kata sini 1 mole of ionic compound is formed. Jadi ionic compound kita ialah sodium chloride, mesti dalam keadaan solid. Okay, ionic compound yang mesti dalam keadaan solid, sebab sini dia kata dan dia solid dan dia adalah ionic compound dan dia mesti 1 mole. Okay. Form from its gaseous ion. Gaseous ion itu iaitu sodium ini Na+ dan mesti dalam keadaan gas. Dan ion untuk ini adalah Cl-, mesti dalam keadaan gas. Kemudian kita kena tulis dia punya delta H dia lah. Delta H lattice. Nilai dia sentiasa negatif. 788 kJ per mole, bermaksud 1 mole of sodium chloride form lah from its gaseous ion. Okay. Larger delta H lattice indicate higher strength of ionic bond in the ionic crystal and higher stability. Kalau delta H lattice yang besar, mana dia lattice energy tu kuat lah. Dan dia lagi stabil. Itu maksud dia. Kalau kita ada dua perbandingan antara dua compound yang berbeza nilai lattice energy. Okay, factor affecting the lattice energy. Number one is ionic charge. Yang kedua ialah ionic radii. Kita tengok sini, ionic charge dia, delta H lattice dia directly proportional to the ionic charge. Lagi besar, bigger ionic charge, greater delta H lattice. Manakala bagi ionic radii, dia berkadar songsang. Bigger ionic radii, smaller delta H lattice. Okay. Okay, contoh kat sini kita ada sodium chloride dengan sodium bromide. Kita dapati lattice energy dia in kilojoule, sodium chloride negatif 776, sodium bromide 742. Maksud dia, sodium chloride ini lagi besar nilai lattice energy. Kita jangan tengok yang negatif ni. Negatif itu maksud dia release heat sahaja. Okay, kenapa kita tengok sodium chloride ini lagi besar berbanding sodium bromide? Jadi kalau kita lihat, radius Na+ untuk kedua-dua samalah 0,015. Yang berbeza ialah Cl- dengan Br-. Yang Cl- ni dia lagi kecil. Nampak tak? Dia lagi kecil berbandingkan Br-. Kalau kita, dan sebenarnya kita ionic distance tu ialah daripada sini, daripada pusat sodium Na+ dengan pusat Cl-. Sama juga sini Na+ dengan Br-. Okay, daripada pusat ini dapat 0.276 pikometer ke apakah adalah dia punya unit dia kan. Dan untuk bromide ni, sodium bromide 0.290 lagi besar. Jadi ini menunjukkan bahawa faktor ionic radii lah, ionic radius yang berbeza ialah di bahagian klorin dengan bromin.
Kerana dia punya charge dia sama. Charge untuk Cl-, Cl- dengan Br- sama. Charge untuk sodium pun sama, Na+ dengan Na+ juga. Okey. Jadi sini kita buat kesimpulanlah. Delta H-relative ni inversely proportional to the ionic distance. Okey, yang kedua ialah kita tengok charge pula. Contoh kita ada lithium fluoride dengan magnesium oxide. Lithium fluoride negatif 1037, magnesium oxide 3795. Lagi besar 3000, yang ni 1000. Okey, jelas di sini. Dan kalau kita lihat dia punya apa ni, ionic distance dia almost similar, 0.209 untuk lithium fluoride, magnesium oxide 0.212, tak jauh bezalah. Yang pengaruh di sini adalah charge Mg2+, O2-. Yang ni Li+, F-. Okey, inilah bukti menunjukkan bahawa charge yang besar akan mempunyai delta H lattice yang besar juga. Alright, yang kedua yang perlu di dalam Born-Haber cycle ini kita kena takrifkan electron affinity, EA. The heat change when 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous ion. Okay. Dia punya thermochemical equation dia macam ni. Okay, heat change maksud dia ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam kes ini, electron affinity ni yang first EA selalunya negatif. Second EA dia akan jadi positif. Third EA dia akan jadi negatif balik. Okay. Selalunya macam tu. Sebab tu kita guna istilah heat change. Kita tak guna heat release ataupun heat absorb. Heat change when 1 mole of gaseous atom gain this one. This one 1 mole. Dia akan gain 1 mole of electron. Dan dia akan bentuk 1 mole of gaseous ion. Dia mesti O- dalam semua dalam keadaan gas lah. Itu maksud EA. Okay. Jadi EA1 negatif 142 dan second electron dia mesti daripada O-, terima 1 elektron dan dia akan jadi O2-. Okay. Okay, why is the magnitude of EA2 bigger than EA1? Kalau kita tengok EA2 ni 842. Jangan tengok nilai ni lah, positif negatif. Kita tengok ni dia punya value saja. EA1 142. Jadi why the magnitude of EA2 bigger? Jadi ini dia punya alasan dia. Ini sebenarnya pun dah dibelajar dalam SEM 1 dulu di bawah tajuk periodic table. When electron are added to the oxygen atom, the electron repulsion increases. Okay, bila kita nak tambah elektron, akan berlaku repulsion between electron. Thus result in weaker attraction of nucleus toward the outermost electron. Okay, attraction of nucleus terhadap elektron yang masuk tu tak kuat. The radius increases. Okay, O- dengan O kan, memang lagi besar. More energy is needed to force the incoming electron to enter the valence shell. Okay, jadi perlukan banyak tenaga lah untuk memasukkan lagi elektron. Okay, berbanding dengan yang ni. Sebab yang second electron affinity ni, kita memasukkan elektron ke dalam O-, dalam ion yang bercharge negatif. Jadi akan berlaku repulsion. Jadi perlukan banyak tenaga lah. Berbanding dengan first electron affinity, kita masukkan elektron di dalam atom yang neutral. Jadi lebih mudah. Okay. Itu untuk senang difahami lah. Kemudian kita dah ada 2 definition. Kemudian kita lihat what is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is an energy cycle that show the related enthalpy changes in the formation of an ionic compound tadi. And ionic compound tadi tu kita nak tengok dia punya cycle dia. Dan akhirnya bila kita nak kira, kita akan gunakan Hess's law. Kita nak kira lattice energy tu. Okay, it is often used to calculate lattice energy, okay, or unknown enthalpy of ionic compound. Kadang-kadang dia dah bagi lattice energy, kita nak cari yang enthalpy yang kita tak tahu. Kita boleh guna Born-Haber cycle. Dan lattice energy sebenarnya cannot be measured directly from experiment. Memang tak boleh. Yang benda-benda lain kita boleh kira, sampai ke lattice energy tak boleh. Jadi kita, dengan adanya Born-Haber cycle, kita boleh kira. There are 6 reaction involved. Okay, ada 6 yang perlu dihafal kan. Dan kita nak construct Born-Haber cycle, kena tahu 6 ni.
iaitu kena tahu enthalpy of formation of any solid. Okey, ni dah belajar dah sebelum ni. And then kena tahu enthalpy of atomization of metal, and then enthalpy of atomization of non-metal, ionization energy of metal, electron affinity yang tadi tu, dan last sekali lattice energy lah. Jadi ada 6 ni, kita kena tahu tulis ke 6 dan 6, dan nanti kita create dia punya bond Haber cycle dan kita boleh mengira lah. Okay, ini dia lah yang tadi. Ini kita ambil contoh yang sodium chloride yang mudah. Pertama, dia ada enthalpy of formation of sodium chloride. Dia ada bagilah nilai. Negatif 413.3 kJ per mol. Jadi bagaimana dia punya thermal equation? Macam ni. Ni formation lah. Jadi NaCl solid form from it constituent. Constituent dia adalah Na solid dan Cl2 gas. Dan kena balance, ini mesti 1 mol. Jadi itu yang jadi setengah. Jadi ini kena tahu tulis daripada ni. Delta H dia ni dah. Kemudian enthalpy of atomization of sodium. Macam ni. Daripada Na solid kepada Na gas. This is atomization. Okay, definition of atomization. Dia mesti atom dalam keadaan gas ni dia. Terbentuk daripada elemen dia. Elemen sodium adalah sodium solid. Ni mesti 1 mol dan dalam keadaan gas. First ionization energy. Okay. First ionization energy ini mesti 1 mol. Dia buang elektron. Jadi dia akan jadi Na+. Dia ionization energy dengan lattice electron affinity dia terbalik. Dia terbalik ya. Kalau yang ni dia buang elektron, nanti electron affinity dia akan gain elektron. Okay. Kemudian kita ada enthalpy of atomization of chlorine. Okay. Okay ya, yang ni mesti 1 mol chlorine gas dia sama macam atas. Dan ini elemen untuk chlorine ialah Cl2 gas. Kemudian kita kena balance supaya ini 1 mol jadi half kat sini. Okay. According to definition ini mesti 1 mol lah. And then electron affinity yang tadi kita dah tengok tadi ni. Ni mesti 1 mol terima elektron. Dia terbalik daripada ni first ionization energy ni. Yang ni buang elektron, dia terima elektron. Dia akan jadi ion dalam keadaan gas. Ni pun sama nampak. Ion dalam keadaan gas. Dan last lattice energy. Lattice energy NaCl solid. Nampak dia sama ni. Yang berbeza kat sini. Mesti ion dalam keadaan gas. Yang ni elemen. Tu beza. Jangan tak tahu beza antara enthalpy of formation dengan lattice energy. Dia punya hasil ni macam sama. Sodium chloride. Tapi untuk lattice energy dia mesti ion-ion dalam keadaan gas. Formation ialah elemen dalam keadaan standard 25 darjah. Dalam keadaan standard sodium ialah solid. Monoatom. Klorin mesti 2 atom dalam keadaan gas. Lepas tu kita balance kan. Berdasarkan ini. Okay. Okay, dah tahu dah 6-6 ni. Sekarang kita nak construct lah. Okay, ini adalah first method kita. Mula-mula kita akan buat ni dia. Enthalpy of formation. Okay. Ini cara mudah. Enthalpy of formation. Kita buat Na solid. Terbentuk daripada sodium chloride. Half Cl2. Kemudian kita tulis kat atas panah ni dia punya value dia. Negatif 411. Negatif 41.3 kJ. Kemudian kat bawah ni kita akan buat atomization. Dia mula-mula ialah kita buat formation. Lepas tu kita buat atomization untuk metal tadi. Na solid kepada Na gas. Kemudian untuk chlorine pula. Okay. Oleh kerana nama dia atomization, yang bahagian sini mesti atom. Sodium gas, chlorine gas. Okay, yang ni kita balance lah. Jadi dah setengah kali 2 1. Jadi 1 lah sini. Selepas pada atomization, yang bahagian metal dia akan jadi first ionization energy. Di bahagian non-metal dia akan jadi electron affinity. Okay, ni dia akan jadi Na gas kepada Na plus gas. Tuliskan nilai dia. Dan ini Cl gas kepada Cl minus gas. Jadi dah 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ke-6 ialah lattice energy. Ini ialah lattice energy. Jadi kita dah siap satu cycle. Bila siap satu cycle, kita boleh apply Husserl's law. Tengok jalan sini. Daripada formation, guna campur semua ni. Dapatlah atas ni. Okay.
Ini adalah formation negatif 441. Kemudian semua ni kita campur. 107.8 campur 121.3 campur 495.4 campur dengan negatif 348.8 dan campur lattice energy. Jadi kita boleh kira lah lattice energy. Dapat negatif 787 kilojoule per mol. Okey, inilah cara yang pertama untuk kita mencari lattice energy. Cara yang kedua, ni. Cara yang kedua ni dia payah sikit. Born-Haber cycle can also be represented by an energy or enthalpy diagram by convention, positive value of enthalpy are denoted as going upward. Yang nilai yang positif dia akan naik atas. Negative going downward. Kita akan pakai yang tu. Okey, mari kita mulai. Mula-mula kita buat satu paksi Y yang kita tulis energy. Okey. Kemudian kita letakkan kosong kat situ. Kira ini energi kosong lah. Atas ialah positif, bawah ialah negatif. Okay. Kemudian kita akan buat enthalpy of formation. Sama juga. Oleh kerana enthalpy of formation dia negatif, kita akan buat anak panah dekat bawah. Na solid plus half Cl2 dia jadi NaCl solid. This is enthalpy of formation. Okay, boleh tulis nilai dia. Ingat kalau negatif, anak panah dia ke bawah. Start kosong, enthalpy of formation ke bawah. Lepas tu kita akan buat enthalpy of atomization. Jadi ke atas. Sebab atomization dia positif. Okey. Kita akan buat Na solid kepada Na gas. Nampak dia naik atas. Dan half Cl2 gas ni dikekal. Sebab dia belum lagi berubah. Half Cl2 nampak sama. Tak berubah lagi. That means this is enthalpy of atomization of sodium. Kemudian kita buat lagi. Ini ialah yang berubah apa? Yang berubah ialah sodium gas. Sodium plus gas. Ini ialah first ionization energy of sodium. Atomization of chlorine belum lagi. Belum lagi lah. Baru yang ni. Kemudian yang ni yang berubah ialah chlorine kat sini. Na plus gas tak berubah. Jadi maksud dia ini ialah enthalpy of atomization of chlorine. Okay. Kemudian kita buat satu garis panjang sini sebab sekarang ni kita nak buat electron affinity. Electron affinity dia negatif. Jadi kita buat panjang sebab kita nak buat anak panah ke bawah. This is electron affinity of chlorine. Daripada Cl gas kepada Cl minus. Na plus tak berubah. Negatif 348. Lagi satu, kita kena agak-agak. Kat sini 121, jadi negatif 348 mesti lebih panjang lah pada 121. Ni 400, ni 100, patutnya ni lagi pendek. Dia mesti macam tu lah. Dan last sekali adalah lattice energy daripada sini ke sini lah. Ni pun panjang. Kemudian kita akan apply yang tadi juga. Sama dia, kita ambil yang formation, anak mana ke bawah. Seseluruh dia pergi ke atas dan turun bawah. Okay, akan dapat jawapan yang sama macam tadi. Okay, kita tengok ni example 1. Construct the Born-Haber cycle for the formation of calcium fluoride crystal and determine its lattice energy based on the following data. Dia bagi enthalpy of atomization of calcium, enthalpy of atomization of fluorine, first ionization energy of calcium. Jadi kita akan guna semua ni untuk create ataupun kita bina Born-Haber cycle. Okay? Kita construct Born-Haber cycle. Sama juga cara dia, nampak? Mula-mula kita buat atomization, enthalpy of formation of calcium fluoride. CaF2. Ni mesti 1 mol. Jadi yang lain ni ikut. Okay, ada nilai dia, negatif 721. Kemudian kita akan ikut atomization of calcium. Okay, this is atomization of calcium from solid to gas. And then kita akan buat ionization, first ionization of calcium. Kalau kita tengok sini, ini ialah Ca2+. Jadi kita kena teruskan second ionization of calcium, Ca2+. Okay, kita dah settle bahagian metal. Sekarang kita pergi pada non-metal. This is atomization of fluorine. Jadi fluorine ni mesti atom. Tetapi sini ada 2. Jadi ini kena bubuh 2 lah. Supaya dia balance bersama ni. Kita berdua kat depan.
Kemudian kita buat sebab yang kita nak ialah F minus. Jadi kita teruskan supaya dia sama dengan Ca12. Jadi ni pun kena darab dengan 2 lah. F minus. Kemudian kita akan ada lattice energy. Kemudian kita tuliskan nilai-nilai yang ada. Ni lattice energy nak cari. Jadi macam mana nak cari lattice energy? Ambil ni formation, campur dengan semua. Tapi jangan lupa untuk yang ni dia kena darab dengan 2. Sebab according to definition 1 mole of atom gaseous form. Tapi ni ada 2. Sebab tu kena kali dengan 2. Sama juga dengan electron affinity. Sepatutnya this one is 1 mole. Tapi ni ada 2. Kita kali dengan 2. Yang lain okey. Jadi kita pun tulis lah. Tulis macam ni. Dan jangan lupa bahagian ni kena dari 2. Akhirnya kita akan dapat negatif 2,600 kilojoule per mole. Okay, name the enthalpy. Okay, satu lagi soalan. Selalunya yang bahagian yang jenis ni, enthalpy change yang bentuk macam ni kan, dia akan bagi yang dah siap dah. Kita cuma perlu namakan macam soalan ni. Name the enthalpy changes. Delta H1 to delta H6. Okay. Cuba tengok delta H1 ni apa. K solid half bromine kepada KBr. This is enthalpy of formation of KBr. Kena lengkap macam tu. That is delta H1. Delta H2 kita tengok apa yang berubah. Yang berubah ialah potassium solid kepada potassium gas. Bromin tak berubah. Jadi inilah enthalpy of atomization of potassium. Delta H2. Delta H3 kita tengok apa yang berubah. Masih lagi potassium gas kepada potassium plus gas. Ini ialah first ionization energy of potassium. Delta H4 yang berubah ialah bromin. This is enthalpy of atomization of bromine. Dan yang kelima ialah yang berubah ialah bromin. Daripada bromin gas kepada bromin minus gas. This is electron affinity of bromine. Dan last kali ini sudah tentu delta H6 ialah lattice energy of potassium bromide. Okey. Itu jawapan-jawapan dia yang saya sebut tadi. Alright. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Seperti yang saya ingatkan, untuk lebih lanjut memahami Born-Haber cycle, sila juga lihat video yang saya letakkan di description. Ada 2 video. Itu untuk lebih memudahi memahami Born-Haber cycle. Okey. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.